Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Pada hari ini, pelajar-pelajar akan bersama saya, Ustaz Muhammad Hang Tuah bin Ismail, dalam program Kelantan Ikhlas. Ustaz berharap pelajar semua sihat dan sentiasa bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru. Untuk slot bersama Ustaz pada hari ini, marilah kita meneliti dan mendalami dalam salah satu daripada tajuk dalam bidang akidah Islamiah. Pelajaran 13 yang bertajuk Panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan fokus kepada semua isi-isi penting bagi tajuk ini dan kita juga akan melihat beberapa contoh berkaitan dengan tajuk tersebut. Baiklah para pelajar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran yang baru dicapai, yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar semua pada hari ini. Objektif pembelajaran. Pertama, menyatakan maksud beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyatakan nama-nama kitab, rasul yang menerima dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, menyatakan pengertian suhuf dan penerimanya. Yang keempat, menjelaskan keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab samawi yang lain. Yang kelima, menjelaskan tujuan Al-Quran diturunkan. Yang keenam, menerangkan beberapa contoh penemuan sains yang bertepatan dengan Al-Quran. Dan yang ketujuh, menerangkan hikmah beriman kepada Al-Quran dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Sebelum Ustaz membicarakan topik ini secara lebih lanjut, marilah kita sama-sama meneliti paparan slide yang tertera. Terdapat pelbagai agama yang telah dianuti oleh manusia. Kesemuanya mendakwa bahawa ajaran dari kitab yang mereka ikuti adalah benar. Berdasarkan maklumat dalam slide yang kedua, kita dapati pelbagai jenis kitab yang berada di dunia ini yang didakwa semuanya adalah benar. Tetapi kitab-kitab ini bukanlah merupakan kitab samawi. Kitab samawi yang diturunkan hanyalah 4 sahaja. Seterusnya, iaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempatnya adalah Al-Quran. Baik pelajar-pelajar sekalian, apakah anda semua mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kitab samawi? Kitab samawi adalah merupakan satu kitab yang diturunkan secara wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam Islam, percaya kepada kitab merupakan satu daripada rukun iman yang keenam. Satu daripada rukun iman yang 6 perkara, iaitu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Okey, cuba kita lihat rukun iman yang kita telah pelajari sebelum ini. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya, baiklah pelajar-pelajar sekalian, untuk kita lebih memahami tentang tajuk yang diperbincangkan pada kali ini, marilah kita melihat pengertiannya. Pengertian beriman kepada kitab. Yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup. Untuk memudahkan pelajar
menguasai pengertian, Ustaz telah boldkan dengan warna merah dan ia adalah kata kunci bagi melengkapkan pengertian beriman kepada Alkitab. Untuk pengetahuan pelajar semua, bagi soalan seperti ini, pelajar perlu memberi jawapan yang lengkap dengan mengingati kata kunci bagi setiap istilah yang dipinta. Kesilapan atau kelemahan pelajar biasanya akan mengurangkan markah yang telah dijawab. Seterusnya, para pelajar sekalian, marilah kita lihat nama kitab, penerima dan bahasa yang digunakan. Kitab yang pertama iaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud AS dengan bahasa Syriani. Kitab kedua pula iaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa AS dengan bahasa Ibrani. Kitab yang ketiga ialah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa AS dengan bahasa Ibrani. Dan kitab yang keempat ialah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Dalil wajib beriman kepada kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. Bermaksud, wahai orang beriman, tetaplah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Pelajar-pelajar sekalian, menurut Imam Ibn Katsir, ada di antara Nabi tidak menerima kitab. Sebaliknya mereka diberi suhuf. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, adakah anda mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan suhuf? Pernahkah anda mendengar kalimat suhuf? Baik, suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan juga pengajaran kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la, surah yang ke-87, ayat 18 hingga 19. Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa bilangan Nabi yang menerima suhuf adalah, bilangan suhuf yang diterima oleh para Nabi adalah berbeza-beza. Yang pertama, iaitu Nabi Musa AS menerima 10 suhuf. Kedua, Nabi Ibrahim AS menerima 10 suhuf. Yang ketiga, Nabi Idris AS menerima 30 suhuf. Dan yang keempat, Nabi Syith AS menerima 50 suhuf. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, selepas kita membicarakan tentang kitab samawi dan suhuf, sekarang marilah kita melihat keistimewaan Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab dan suhuf-suhuf tersebut. Pertama, dari segi kandungan. Kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Pelbagai kandungan tersebut seperti di dalam Al-Quran terdapat perbicaraan tentang akidah. Terdapat tentang perundangan tertentu iaitu syariat dan juga akhlak manusia. Ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama kamu. Keistimewaan kedua Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain boleh dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bermaksud, sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah memelihara dan menjaganya. Di sini kita dapati bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak daripada penurunannya sampailah sehingga hari kiamat. Keistimewaan yang ketiga, Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Ini dapat dilihat daripada surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang marilah kita perhatikan pula tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk menjadi sebagai petunjuk. Petunjuk ke jalan yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu diturunkan, tidak ada keraguan padanya, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kitab Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul yang ummi, yang tidak tahu, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Akan tetapi tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang di luar jangkauan manusia pada ketika itu. Semua manusia, terutamanya kaum Arab, apabila mendengar sebutan ayat-ayat Al-Quran, mereka merasakan bahawa ini adalah sesuatu yang aneh, bukan daripada manusia. Ini sesuatu yang aneh. Daripada manakah ia datang? Itulah persoalan yang timbul di dalam benak hati orang-orang Arab pada zaman itu. Maka Al-Quran mencabar mereka supaya mendatangkan satu surah seperti apa yang telah diturunkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tiada seorang pun ahli bahasa yang dapat melakukan sedemikian. Sampailah sehingga hari ini, lebih 1400 tahun, tiada seorang pun daripada kalangan manusia ataupun jin dapat membuat surah seperti surah Al-Quran
Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat yang kubra, mukjizat kubra bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla in ijtama'atil insi wal jinni ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Shadaqallahul azim. Sekiranya dikumpulkan manusia dan jin untuk mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran, nescaya mereka tidak mampu mendatangkannya. Walaupun mereka berpakat di antara satu sama lain. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita telah di era yang serba moden ini, kita melihat pelbagai macam penemuan yang telah dikaji oleh manusia. Kita yang mana penemuan-penemuan ini diletak dalam satu ilmu, iaitu ilmu sains, dan ada juga yang berkaitan dengan ilmu kedokteran dan sebagainya. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahawa Al-Quran adalah mukjizat agung. Sebagai mukjizat agung, Al-Quran telah mendahului semua keilmuan dan kajian-kajian manusia. Antara penemuan sains yang menggemparkan dunia manusia, iaitu tentang proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana sebelum ini, manusia tidak mengetahui bagaimana proses kejadian dirinya. Al-Quran telah menceritakan dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum ini, manusia tidak mengetahui bagaimana bentuk. Manusia tidak mempunyai peralatan untuk melihat di dalam tubuh manusia. Bilakah bentuk-bentuk, proses-proses janin mula terbentuk dan sebagainya. Hari ini apabila pelbagai kajian dibuat dengan menggunakan kamera, scanner dan sebagainya, maka manusia melihat. Sebagai contoh, kita melihat pada paparan slide yang ke-15, iaitu di sana kita melihat asal pertama manusia dijadikan iaitu daripada tanah. Bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian proses terusnya manusia dijadikan daripada proses persenyawaan. Kalau kita lihat gambar yang kedua, yang bernombor 2, di sana terdapat sperma. Kemudian sperma itu menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi zigot. Kemudian berubah menjadi makhluk yang bentuk yang daging yang disaluti oleh tulang, kemudian berubah kepada
janin dan akhirnya bernyawa dan hidup. Lahirlah ke muka bumi. Seterusnya, penemuan yang lain yang kita boleh lihat iaitu kejadian bagaimana Al-Quran menerangkan tentang bahawa kulit manusia merupakan satu penghantar, satu elemen penghantar rasa sakit. Dan ini telah ditemui di dalam ilmu sains, yang mana kulit manusia mempunyai beberapa lapisan. Dan rasa sakit itu sebenarnya bermula daripada kulit itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Baik pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, ini membuktikan bahawa Al-Quran mendahului dari segi kajian bahawa kulit manusia ini akan apabila menerima sesuatu, rasa panas dan sebagainya, maka dia menghantar signal kepada otak kita. Maka kita akan merasa sakit. Dan kulit ini akan bertukar. Apabila hangus, maka ia akan tumbuh. Dia akan tumbuh kembali. Inilah yang disampaikan oleh Al-Quran. Untuk mengazab manusia-manusia derhaka, kulit mereka yang hangus digantikan dengan kulit yang baru. Seterusnya, setelah kita menghayati semua isi-isi penting di dalam bab ini, marilah kita melihat hikmah beriman kepada Al-Quran. Pertama, dengan beriman kepada Al-Quran, kita akan dapat menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta. Kerana Al-Quran melarang perbuatan-perbuatan yang merosakkan seperti membunuh dan sebagainya. Kedua, dengan beriman kepada Al-Quran dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kerana Al-Quran menjelaskan tentang pengutusan Nabi dan Rasul sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Yang ketiga, Al-Quran dapat membentuk masyarakat berperibadian mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang manusia melakukan perkara yang membawa keburukan. Keempat, dengan beriman kepada Al-Quran, ianya akan dapat merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Seterusnya, yang kelima, beriman kepada Al-Quran dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, negara yang aman dan maju kerana dasarnya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Seterusnya, baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebagai kesimpulannya, hanya Al-Quran kitab yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, hanya Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala pencipta yang amat mengetahui keperluan manusia dan keperluan ciptaannya. Yang ketiga, hanya Al-Quran dapat membimbing manusia ke jalan yang benar semenjak dari lahir sehingga meninggal dunia. Kerana Al-Quran itu adalah sesuatu yang lengkap dan mengandungi semua peraturan hidup manusia. Oleh itu, ayuhlah kita berpegang kepada Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima." Kamu tidak akan sesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bagi memastikan anda betul-betul menguasai tajuk yang dipelajari pada sesi ini, sila bincang soalan-soalan berikut bersama guru-guru dan rakan-rakan anda. Di antara soalan yang anda boleh bincangkan ialah, yang pertama, apakah maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, 2 markah. Yang kedua, senaraikan 4 nama kitab yang diturunkan dan rasul yang menerimanya serta bahasa yang digunakan, 4 markah. Yang ketiga, jelaskan perbezaan antara kitab dan suhuf, 4 markah. Yang keempat, terangkan contoh penemuan sains yang menyokong pernyataan di atas, 4 markah. Dan yang terakhir, ramalkan perkara yang akan terjadi kepada manusia jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab kepada para rasul, 4 markah. Seterusnya, rasa itu saja pengajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.